Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Jadi pada hari ini kita berjumpa sekali lagi untuk Bahasa Melayu tekanan 3 untuk latihan yang seterusnya. Jadi pada hari ini apa yang kita akan buat, kita lihat kepada soalan atau arahan yang telah diberikan. Jadi arahannya ialah dengar maklumat di bawah kemudian bincangkan dengan rakan anda tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa jika anak jagaan mereka menghidapi HFMD dan cikgu yakin semua telah pun mendengar audio yang telah diberikan. Jadi jom kita baca sekali lalu apakah maklumat yang telah diberikan di dalam poster yang dilampirkan dalam buku, iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Virus ini merebak melalui air liur, sentuhan cecair lepur dan najis daripada mereka yang berpenyakit. Jadi beberapa nasihat kepada ibu bapa dan penjaga berkaitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD ialah seperti berikut. Dapatkan nasihat daripada doktor secepat mungkin jika terdapat tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut pada anak-anak. Kedua, kita perlu peka kepada sebarang perubahan tingkah laku anak-anak seperti kerengsaan dan mengantuk. Ketiga, segera membawa anak ke hospital jika mereka tidak mahu minum atau makan, muntah berterusan ataupun mengantuk. Keempat, elakkan menghantar anak yang mempunyai gejala seperti di atas ke sekolah, prasekolah, nursery atau tadika bagi mengelakkan penyebaran penyakit HFMD kepada murid-murid yang lain. Dan yang terakhir sekali iaitu kelima, dinasihatkan juga kepada ibu bapa dan penjaga iaitu sapu dan bersihkan hidung serta mulut dengan mulut anak dengan tisu dan buang tisu yang telah digunakan dengan sempurna bagi mengelakkan jangkitan tanpa sengaja. Baiklah, jadi berikut merupakan nasihat-nasihat yang diberikan kepada ibu bapa. Jadi apa yang kita perlu buat ini ialah kita perlu berbincang. Murid-murid perlu bincang dengan rakan tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa jika anak jagaan mereka menghidapi HFMD. Jadi apabila kita berbincang dengan kawan-kawan dan dalam bentuk mencadangkan sesuatu, jadi cikgu kenalkan satu kata atau kata tugas yang akan membantu kita untuk mengukuhkan lagi perbincangan atau cadangan terhadap sesuatu maklumat. Cikgu kenalkan kepada kata bantu. Kata bantu ialah salah satu kata tugas, iaitu kata bantu ialah perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, iaitu kata kerja bantu, frasa adjektif dan frasa sendinama untuk menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. Maksudnya macam ni, kalau seseorang itu kita hendak cakap orang itu berlari, kita boleh tambah maklumat lain seperti orang itu sedang berlari, bermaksud tindakan tersebut sedang berlaku. Kita boleh tambah juga dengan orang itu akan berlari, bermaksud orang itu bukannya sedang berlari, tetapi tindakan larian itu akan dilakukan pada masa hadapan. Sama juga jika kita nyatakan bahawa orang itu telah pun berlari. Jadi tindakan larian itu telah pun berlaku, maknanya telah berlaku pada masa lalu. Jadi kata bantu sebegini amat membantu untuk memberi gambaran atau menimbulkan makna tambahan. Baik, cikgu sambung. Selain itu, kata bantu boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu contoh, iaitu telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan dan belum. Jadi, untuk memudahkan pemahaman murid-murid, jom kita lihat dulu apa tugasan kita bagi dan kita cuba selesaikan. Ada beberapa ayat yang murid-murid kena buat, iaitu cikgu cadangkan untuk buat 5 ayat untuk perbincangan bersama rakan. Namun begitu, kita perlu tulis dulu apa rangka penulisan kita untuk perbincangan bersama rakan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, maklumat pertama yang cikgu cuba cadangkan kepada rakan cikgu, rakan murid-murid nanti ialah yang pertama ialah ini. Cikgu cuba cadangkan yang ini iaitu berkaitan dengan mendapatkan nasihat doktor jika terdapat tanda-tanda penyakit tangan. Jadi ayat yang mungkin cikgu boleh cadangkan kepada murid-murid adalah seperti berikut. Untuk mengelakkan penularan wabak HFMD atau nama HFMD atau nama penuhnya ialah penyakit kaki tangan dan mulut, ibu bapa perlulah, okey, di sini yang cikgu masukkan sebagai, di sinilah yang cikgu masukkan cikgu masukkan sebagai kata bantu. Kata bantu akan muncul di sini. Okey, perlulah apa? Perlulah membawa anak jagaan berjumpa dengan kadar segera. Okey, berjumpa dengan kadar segera. Berjumpa siapa? Berjumpa doktor
dengan kadar segera. Jadi kita lihat kat sini, antara langkah pertama yang kita bincang bersama rakan ialah untuk mengelakkan penularan wabak HFMD, ibu bapa perlulah membawa anak jagaan berjumpa doktor dengan kadar segera. Jadi di sini kita dapat lihat pihak telah pun dinyatakan, ingat pihak semestinya yang tepat, iaitu pihak ibu bapa sebagaimana yang dicadangkan di sini. Ibu bapa. Okey, dimainkan oleh ibu bapa. Jadi pihak yang tepat, kemudian cadangan kita ialah membawa anak jagaan berjumpa doktor. Okey, ini ialah tindakan dan yang terakhir sekali ialah huraian. Huraian dengan kadar segera. Jadi satu ayat yang baik mestilah mempunyai sifat-sifat berikut, iaitu mempunyai subjek, kemudian mempunyai tindakan dan yang terakhir sekali huraian tersebut. Jadi kalau tiga aspek ini dipatuhi, jadi perbincangan bersama rakan akan membantu murid-murid untuk mencapai kemahiran bertutur dan menulis dengan lebih baik. Cikgu bantu sekali lagi. Bagaimana pula yang kedua? Untuk yang kedua, cikgu cuba untuk bincang dari aspek isi yang berikut. Isi ini, elakkan menghantar anak yang mempunyai gejala seperti di atas ke sekolah, prasekolah, nursery atau tadika. Jom kita lihat macam mana cikgu mulakan ayat tersebut. Jom kita tengok macam mana cikgu mulakan ayat tersebut. Mereka juga, okey, kali ini cikgu tak mahu menggunakan ibu bapa kerana cikgu tahu ibu bapa telah pun disebut. Jadi cikgu akan menggunakan perkataan mereka sebagai kata ganti nama kepada ibu bapa. Mereka juga perlulah, sekali lagi cikgu menggunakan perlulah. Cikgu boleh ganti kepada mestilah, haruslah, wajarlah. Cikgu boleh gantikan perkataan-perkataan tersebut. Bukanlah satu isu, namun kali ini cikgu nak guna perlulah supaya murid-murid lebih biasa mengasingkan anak mereka daripada bercampur gaul. Bercampur gaul maksudnya kita tak mahu dia bersama-sama lah, kalau seorang sakit dengan orang yang tidak sakit. Bercampur gaul dengan orang ramai. Dalam kes macam ni, cikgu cuba ringkaskan sebab cikgu tahu bahawa bila kita bercakap tentang orang ramai, ia mestilah melibatkan anak-anak tu pergi ke tempat orang ramai ataupun pergi ke prasekolah, ke sekolah atau apa sahaja tempat orang ramai lah, bagi mengelakkan mereka menjadi punca penyebaran penyakit. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa satu ayat yang lengkap mestilah mempunyai tiga elemen penting, iaitu subjek, kemudian jawapan, okey, isi yang perlu isi utama, kemudian dicampur yang terakhir sekali dengan huraian. Jadi kalau murid-murid boleh memastikan ayat-ayat yang digunakan memenuhi tiga aspek ini, ayat murid-murid akan jadi lebih cantik, akan lagi lebih gramatis dan lebih bermakna. Jadi murid-murid cikgu mencadangkan supaya murid-murid mencari 5 atau 6 isi lagi, kemudian buat ayat sebagaimana yang telah pun cikgu ajar di sini dengan bantuan kata bantu. Jadi kita tengok macam mana murid-murid dapat lihat, ada banyak lagi isi-isi di sini yang boleh murid kembangkan untuk menjadi kayu ukur melihat kepada perbincangan murid-murid bersama rakan, kayu ukur melihat kepada kefahaman murid-murid macam mana untuk memberi makluman kepada ibu bapa cara menjaga anak jika mereka menghadapi HFMD. Mungkin murid-murid boleh berbincang berkaitan dengan virus, bagaimana ia boleh disebarkan, kemudian boleh melihat pada tingkah laku, membawa anak ke hospital, ataupun mungkin cara ibu bapa untuk menguruskan air liur ataupun air hidung ataupun air liur yang telah keluar daripada mulut anak-anak mereka. Jadi semua maklumat tersebut telah pun disenaraikan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat menggunakan maklumat-maklumat yang belum cikgu gunakan ini dalam satu karangan yang lengkap bagi membantu murid-murid untuk membuat perbincangan bersama rakan-rakan. Baiklah murid-murid, sampai itu saja perbincangan kita pada hari ini. Harap murid-murid dapat menyelesaikan tugasan pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.